Akhir abad pertama sebelum Masehi, kira-kira 2000 tahun yang lalu, pada penghujung zaman antik, sebuah kapal Rom belayar di sepanjang pantai berbatu Laut Aegea. Kapal itu tidak membawa kargo biasa. Di atasnya bukan barangan dagangan, tetapi peninggalan masa lalu, patung gangsa dan marmar yang sudah pun dianggap kuno pada masa itu. Sebahagian besar patung tersebut dicipta pada abad keempat sebelum Masehi. Ia adalah karya seni bernilai tinggi yang telah melalui beberapa generasi serta shailing dari pelbagai wilayah Mediterranean. Ahli sejarah berpendapat kargo seperti ini mungkin ditujukan kepada golongan elit Rom atau untuk perdagangan barangan antik mahal yang sudah dihargai sejak zaman itu. Dan di antara semua ini terdapat sebuah kotak gangsa kecil yang kelihatan tidak penting. Namun kapal ini tidak akan sampai ke darat. Di suatu tempat antara Crete dan tanah besar Greece, ia karam. Mungkin akibat ribut, mungkin kerana kesilapan navigasi. Kapal itu tenggelam ke dasar laut dan hilang daripada sejarah selama hampir 2000 tahun. Pada musim bunga tahun 1900, sekumpulan penyelam pencari spen laut ketika melarikan diri daripada ribut, berlindung berhampiran pulau kecil Antikythera. Apabila laut kembali tenang, salah seorang daripada mereka menyelam ke dasar laut dan kembali dalam keadaan panik. Dia berkata, dia melihat mayat manusia. Apabila penyelam lain turun menyusul, ternyata itu bukan mayat, tetapi patung-patung manusia yang terbaring di dasar laut dengan mata kosong dan dilitupi alga. Begitulah ditemui salah satu bangkai kapal purba paling penting dalam sejarah arkeologi. Kerja-kerja mengangkat artefak berlangsung hampir setahun. Keadaannya sangat berbahaya, kedalaman sekitar 50 meter, peralatan berat, dan tiada pengetahuan tentang penyahmampatan. Seorang penyelam terkorban, dan beberapa yang lain kekal cacat seumur hidup. Ratusan objek dibawa ke permukaan. Serpihan patung, amfora, shilling, dan bahagian badan kapal. Di antara semua itu terdapat kepingan gangsa pelik yang dilitupi kakisan dan mendapan laut. Ia disimpan dalam peti dan dihantar ke museum tanpa diberi perhatian khusus. Beberapa tahun kemudian, apabila salah satu serpihan itu retak secara tidak sengaja semasa pembersihan, sesuatu yang mustahil kelihatan di dalamnya. Di dalamnya terdapat roda gear. Bukan satu atau dua, tetapi satu sistem lengkap roda bergigi yang saling berhubung. Titik perubahan berlaku pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1959, Profesor Price dari University Yale menunjukkan buat pertama kali bahawa objek ini bukan astrolabe atau jam, tetapi sebuah peranti pengiraan. Kesimpulannya dibuat berdasarkan analisis roda gear dan nisbah pemindahannya. Kemudian pada awal 1970-an, dengan kemunculan penyelidikan sinar X, para saintis akhirnya dapat melihat ke dalam mekanisme dan mengesahkan tahap kerumitannya. Pemesinan yang sangat tepat, tanpa sebarang analog dalam artefak yang diketahui. Maka lahirlah nama mekanisme Antikythera, yang kekal hingga hari ini kerana tiada nama lain yang lebih sesuai. Kepentingan penemuan ini tidak difahami serta-merta. Namun lama-kelamaan, para saintis kembali ke Antikythera. Pada tahun 1976, satu ekspedisi diketuai oleh Jacques-Yves Cousteau tiba di lokasi tersebut. Pasukannya mengangkat artefak tambahan, serpihan kapal dan tinggalan manusia, mengesahkan bahawa ini adalah salah satu bangkai kapal terpenting dunia purba. Pada masa itu, percubaan untuk mengekstrak DNA tidak dilakukan kerana teknologi belum wujud. Hanya beberapa dekad kemudian, dengan perkembangan analisis DNA purba, peluang itu muncul semula. Ekspedisi moden menemui tinggalan manusia yang sesuai untuk analisis DNA, namun sehingga kini tiada keputusan genetik yang disahkan diterbitkan. Untuk masa yang lama, mekanisme ini kekal sebagai misteri. Pada tahun 2005, sebuah tomograf sinar X khas dibina untuk mekanisme Antikythera. Buat pertama kali dalam 2000 tahun, isi dalaman gangsa itu dapat dilihat, termasuk tulisan yang menerangkan cara peranti itu berfungsi. Ketika itu jelas bahawa ia bukan serpihan misteri, tetapi sebuah mesin pengiraan lengkap dari dunia antik. Kemudian, dengan teknik pemetaan tekstur polinomial, para saintis berjaya membaca tulisan yang tersembunyi sepenuhnya di bawah kakisan. Teks-teks ini bukan hiasan, tetapi penerangan teknikal tentang fungsi peranti. Buat pertama kali dalam 2000 tahun, mekanisme itu seolah-olah bercakap dan menerangkan tujuannya sendiri.
Huruf-hurufnya hanya setinggi 1 hingga 2 mm, dengan garis yang sangat halus, dan selama beribu tahun ia tersembunyi di bawah kaki Sun. Hanya pemrosesan digital permukaan membolehkan kewujudannya dikenal pasti. Ia terlalu pelik, terlalu kompleks, dan terlalu tidak selesa untuk gambaran biasa dunia antik. Sinar X mendedahkan berpuluh-puluh roda gear tersembunyi di dalamnya. Nisbah gear itu bukan rawa. Ia sepadan tepat dengan kitaran astronomi yang diketahui. Matahari, bulan, kitaran gerhana, dan sistem kalender Yunani purba. Ia adalah sebuah mesin yang mengira. Penting untuk menghapuskan satu salah faham. Mekanisme Antikythera bukan jam dalam arti kata biasa. Ia tidak mengukur masa secara seragam dan tiada saat, menit atau jam. Ia memodelkan pergerakan tidak sekata jasad langit. Bulan mempercepat dan memperlahankan gerakannya di orbit, dan mekanisme ini mengambil kira perkara itu. Gerhana berulang mengikut kitaran kompleks, dan mekanisme ini menghasilkannya. Beberapa sistem kalender wujud serentak, dan mekanisme ini menyelaraskannya. Ia bukan kronometer, tetapi mesin pengiraan analog yang dicipta jauh sebelum perkataan komputer wujud. Mekanisme Antikythera telah direkonstruksi beberapa kali. Rekonstruksi serius pertama dicadangkan oleh Price antara tahun 1959 hingga 1974. Pada 1990-an dan awal 2000-an, jurutera Michael Wright membina model fisikal yang berfungsi, membuktikan bahwa mekanisme ini boleh beroperasi dalam realiti. Rekonstruksi modern dalam proyek antarabangsa yang diketuai oleh Tony Freeth antara 2005 hingga 2012 menggunakan tomografi sinar X dan pemrosesan digital, akhirnya mengesahkan tujuan astronominya. Cara mesin ini berfungsi untuk memahami kosmos adalah mudah. Pengguna memutar pemegang, menggerakkan puluhan gear. Pada dial muncul tarikh semasa, fasa bulan, gerhana matahari, dan bulan yang akan datang, kitaran astronomi, dan tarikh perayaan awam penting termasuk Sukan Olimpik. Ia menyelaraskan kehidupan dunia Yunani purba. Secara ringkas, ia adalah model matematik alam semesta yang dibuat daripada gangsa. Bukan untuk pelayar atau navigasi, tetapi untuk ahli sains, ahli falsafah, atau pendidik. Ia dicipta bukan untuk kelangsungan hidup, tetapi untuk memahami dunia. Mekanisme Antikythera bukan komputer pertama. Itu perbandingan yang terlalu kasar. Ia adalah contoh pertama yang diketahui tentang usaha manusia memodelkan alam semesta menggunakan mesin. Bukan untuk mengukur, bukan sekadar memerhati, tetapi untuk meramalkan. Dan apabila kita memikirkan kapal Rom itu yang tenggelam di Laut Egea, tiada siapa tahu bahwa di atasnya terdapat sebuah objek yang akan bertahan melalui kebangkitan dan kejatuhan empayar. Dan mendedahkan saat pertama, manusia cuba membuat alam semesta berfungsi mengikut peraturannya sendiri, walaupun hanya di dalam sebuah kotak gangsa kecil.